Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 28 Oktober 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Ketua UMNO Bahagian Putatan Jeffrey Nur Mohamad diumumkan sebagai calon Barisan Nasional untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Don Tanjung Keramat bagi Pilihan Raya Negeri Sabah PRN ke-17. Pengumuman ini dibuat oleh Ketua UMNO Sabah, Datuk Bung Moktaradin, yang yakin Jeffrey akan memberikan khidmat yang terbaik dan merampas semula kerusi tersebut. Pengumuman awal ini berikutan gantungan keahlian Datuk Shah Helmi Yahya menyandang kerusi Don Tanjung Keramat sebagai ahli UMNO selama 6 tahun. Bung Mokhtar turut memaklumkan bahawa Barisan Nasional akan bertanding sekurang-kurangnya 34 kerusi dalam PRN kali ini, sama seperti jumlah kerusi pada pilihan raya terdahulu. Selain itu, beliau turut menegaskan bahawa UMNO Sabah bukannya sebahagian daripada Kerajaan Negeri Sabah kerana tiada peruntukan maupun jawatan diberikan kepada wakil rakyat mereka di bawah pentadbiran Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menyentuh kerjasama BN dengan Pakatan Harapan, beliau berkata PRN Sabah akan menjadi percubaan sebelum ia digunakan pada pilihan raya umum kelak. Barisan Nasional memperkenalkan sekolah politik di jana baik bagi melatih generasi muda berpotensi sebagai pemimpin masa depan, termasuk bakal calon bagi pilihan raya umum ke-16. Program ini akan dikelolakan oleh Majlis Latihan dan Pengkaderan UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan program ini menyediakan latihan teori dan amali kepimpinan dan keputusan mengenai calon berpotensi akan berdasarkan senarai daripada pengerusi BN negeri yang akan menilai tahap penerimaan mereka di kalangan pengundi. Beliau yang juga Menteri Kemudahan Desa dan Wilayah dalam ucapannya berkata, usaha mencari dan mengenal pasti pelapis pemimpin perlu dilakukan lebih awal dengan mengambil kira kriteria yang diangkat sebagai pemimpin kepada rakyat. Beliau turut menekankan kepentingan kepimpinan yang berkhidmat sepenuh masa untuk rakyat dan bukan hanya semasa pilihan raya. Beliau menggesa komponen Barisan Nasional termasuk Friends of BN bekerja keras sebagai satu pasukan untuk menawan hati pengundi, khususnya 52% pengundi muda. Ahmad Zahid berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen BN Negeri Pahang 2024 di Dewan Tun Razak di sini semalam, yang turut dihadiri Wan Rosdi dan Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. UMNO terus komited dengan politik khidmat rakyat walaupun dalam keadaan kalah di Parlimen Labuan pada pilihan raya umum ke-15. Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan menegaskan bahawa UMNO berpegang kepada prinsip memperjuangkan kebajikan rakyat tanpa mengira kedudukan politik semasa. Beliau berkata sebagai bukti, UMNO Labuan kiat menjalankan program Peduli Rakyat sejak Mac 2023, sebuah inisiatif bantuan mingguan yang menyumbang beras kepada lebih 200 keluarga di Labuan. Program ini menyediakan 100 kg beras pada keluarga yang mengadakan majlis perkahwinan dan 50 kg beras pada keluarga yang mengalami kematian dengan bekalan diperoleh daripada pelbagai pasaraya tempatan. Baru-baru ini, kru UMNO Online berpeluang menyertai Muhammad Rafi bersama ahli jawatan kuasa UMNO Bahagian Labuan melaksanakan program Peduli Rakyat di beberapa buah kampung di bahagian utara pulau, antaranya di Kampung Sungai Buton, Kampung Sungai Labu dan Kampung Lubuk Temiang. Muhammad Rafi menegaskan komitmennya untuk meneruskan program ini sebagai bentuk ibadah dan melibatkan semua kaum tanpa mengira latar belakang parti. Program ini telah menyantuni pelbagai komuniti di Labuan dan ini mencerminkan semangat UMNO yang tidak terpisah daripada rakyat. Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi turun padang bagi meninjau projek pelaburan Lebuh Raya Utara Selatan dari Senai Utara ke Sedenak. Beliau memaklumkan projek fasa 1 yang melibatkan pelebaran jalan
daripada 4 lorong kepada 6 lorong sepanjang 21.8 km bermula pertengahan Julai dengan kos RM525 juta dan dijangka siap pada Jun 2027. Menurut An Hafiz, fasa 2 yang melibatkan 16.6 km dari Sedenak ke Siparenggam akan bermula pada suku pertama 2025 dengan kos RM931 juta dan dijadualkan siap pada suku keempat 2028. Beliau pada masa yang sama menekankan pentingnya pengurusan trafik yang efektif sepanjang projek ini agar tidak mengganggu aliran trafik bagi kira-kira 470,000 pengguna harian. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau berharap projek ini akan dapat meningkatkan kapasiti jalan, menyediakan perjalanan yang lebih selesa dan selamat bagi pengguna jalan raya serta dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas serta dapat memperkukuhkan jaringan pengangkutan. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad tampil menjelaskan kekeliruan berhubung isu kibaran bendera China dalam acara sambutan Guangdong Sedunia di Teluk Intan baru-baru ini. Sa'rani menegaskan kenyataannya telah disalahertikan apabila menyatakan bahawa tindakan warga asing mengibarkan bendera negara mereka bukanlah satu kesalahan namun ia telah diambil sebagai isu perkauman. Beliau menekankan bahawa kesalahan hanya berlaku jika warga negara Malaysia mengibarkan bendera negara asing namun perbuatan warga asing mengibarkan bendera negara masing-masing dalam acara tertentu di luar negara adalah perkara biasa selagi mematuhi undang-undang tempatan. Tambah Sa'rani, atas dasar itu, beliau mengesyorkan agar kes berkenaan disiasat oleh pihak berkuasa sama ada ia melibatkan warga asing atau sebaliknya. Untuk rekod, kes ini kini dalam siasatan pihak polis di bawah Akta Perpuluhan Aman 2012 dan Akta Lambang Kebangsaan 1914. Sa'rani meminta agar orang ramai memberikan kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dan mengambil tindakan jika berlakunya sebarang pelanggaran undang-undang. Sekian saja daripada saya, Adibah Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.